Demi keselamatan dan keamanan, mereka sentiasa bersedia. Panggilan Nova. Bersiap siaga menempuh segala halangan yang tiba. Kancah jenayah pasti akan tumpas. Setiap yang bermula pasti akan berakhir. Sedia berkhidmat dalam Awak dah bersedia ke? Sudah, Pak. Gerak Khas The Finale. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Izzuan Azir Salih. Senang sekali bertemu dengan anda dalam satu lagi edisi Soal Drama di TV9 dengan kerjasama Cool FM. Dan kalau anda dah tengok teaser tadi, malam ni kita nak memperkatakan tentang drama yang sebenarnya kita tak payah perkenalkan lagi. Ia hidup bersama kita selama ni. Dari kecil saya dibesarkan menonton Gerak Khas kan. Kemudian kita ada Gerak Khas The Movie. Kalau cakap drama ni memang siapa yang tak kenal dengan Gerak Khas. Malah barisan pelakon dia pun kadang-kadang kita boleh senaraikan dari dahulu sampailah sekarang. Itulah dia bagaimana agaknya Gerak Khas bersama-sama dengan masyarakat Malaysia. Malam ni kita nak beri satu fokus kepada satu episod dalam Gerak Khas, iaitu pinjaman hantu. Satu orang panggil isu yang memang berlaku dalam masyarakat moden kita, dan kebanyakan, ataupun saya kata bukanlah kebanyakan, tetapi ramai daripada kita yang telah menjadi mangsa scammer ni. Bagaimana kelicikan mereka untuk memperdayakan kita dalam memeras ataupun mendapatkan duit kita secara tidak sah. Itu yang akan kita bincangkan pada malam ini. Kita bawakan daripada drama Gerak Khas ini ya. Dan saya tak bersendirian seperti biasa, kerana bersama saya di studio malam ini adalah Profesor Madya Dr. Muhammad Rahim Kamaluddin. Beliau adalah seorang pakar kriminologi. Assalamualaikum Profesor. Terima kasih Doktor. Alhamdulillah saya sihat dan terima kasih kerana bersama Soal Drama. Saya katakan tadi Doktor, scammer ni ramai daripada masyarakat telah menjadi mangsa. Saya nak tahu dari segi modus operandi yang mereka pakai lah. Apakah modus operandi mereka ni berubah-ubah sehingga kan orang mudah terpedaya, walaupun dah diingatkan kalau ada yang minta nombor akaun jangan kasih, kalau ada yang rasa mencurigakan tu berhati-hati, tapi tetap juga dia dapat sambar duit kita. Jadi mungkin untuk menjelaskan kepada penonton modus operandi scammer ni, Doktor. Okey, terima kasih Wan. Kalau kita lihat pada scam ni scam ni adalah satu jenayah penipuan di mana ia tak kenal mangsa, latar belakang demografi mangsa. Yang kaya boleh menjadi mangsa, yang miskin, yang terpelajar, yang tak belajar, semua boleh menjadi mangsa sebenarnya. Ini adalah sebab MO modus operandi yang digunakan pakai oleh scammer itu. Kalau kita lihat scam ni ada banyak jenis. So of course lah MO pun ada berbagai-bagai dan MO ini adalah bersifat dinamik. Dia akan berubah-ubah. Sebagai contohnya kalau 3 bulan lepas dia menggunakan MO plan A sebagai contohnya, lepas 3 bulan tu mereka akan tukar MO plan B. So MO ni adalah satu bersifat dinamik dan banyak yang berubah-ubah. So satu yang saya boleh katakan adalah kelicikan tu. Cara mereka memperdaya mangsa dengan kata-kata manis dan juga the persuasive technique. So itulah antara peluang ataupun satu added value yang ada pada scammer sampai dia boleh menipu memperdaya mangsa. Baik, kalau doktor sebagai seorang yang meneliti modus operandi dan meneliti kelicikan strategi scammer ni, apakah doktor nak katakan bahawa memang cara yang mereka lakukan ni betul-betul halus, atau sebenarnya kalau kita perhati kita akan nampak kelompangan, ataupun kita boleh tahu bahawa ni sebenarnya mereka ni ada fishy somewhere dekat mana-mana ni kan, dan kalau kita tak berhati-hati duit kita boleh lesap, atau betul-betul modus operandi yang mereka pakaikan itu sangat sophisticated yang anda memang macam doktor kata terpelajar ke, kaya ke, orang kurang duit ke, akan tetap jatuh dalam perangkap mereka, doktor? Okey, kalau kita lihat scam ni dia bergantung dia bergantung, dan selalunya lah scam ni adalah jenayah yang bersindiket, di mana adalah satu bentuk jenayah yang terancang. Mereka akan plan dah macam mana nak menipu mangsa. Ada pelaku-pelaku scammer ni mereka akan, they are trained for this actually. Mereka akan melatih bagaimana nak bercakap dengan mangsa. Ada kursus juga Ya, betul. Nada mereka, cara untuk bercakap dan sebagainya. So itu yang membuatkan mangsa mudah percaya. Dengan tambahan pula dengan teknologi-teknologi yang mereka guna. Sebagai contohnya mereka gunakan peralatan-peralatan yang canggih sampai mangsa boleh tertipu. Even yang ada PhD pun boleh tertipu. Ada juga kes di mana mereka yang ada PhD juga tertipu sebab banyak faktor.
Ya, faktor daripada mangsa itu sendiri, faktor psikologi, ya, faktor kendiri dan juga daripada kelicikan yang diguna pakai oleh scammer itu. Baik, okey. Kita akan sambung perbualan kita sekejap saja lagi dan selepas ini kita akan bersama orang kuat gerak khas. Saya cakap macam ni je, saya tahu anda dah boleh fikir siapa tapi saya nak hold dulu, saya tak nak perkenalkan lagi. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Ya, betul. Pinjaman Encik diluluskan, 30,000. Tapi Encik kena aktifkan akaun dulu. Dan Encik kena bayar sejumlah dalam RM1,200 ke dalam akaun tu. Lepas tu dapat SMS barulah betul-betul aktif. Sebenarnya untuk memegang karakter kepolisan ni selain daripada memerlukan kecerdasan, dialog kepolisan tu yang sangat-sangat mencabar. Sebab itu bukanlah bahasa harian kita, ada terma-terma tertentu yang kita kena sampaikan sebab satu ayat tu bermakna kepada sesebuah penceritaan. Jadi sebenarnya nak menghafal skrip tu mencabar bagi saya lah. Dari segi kecerdasan, aksi dan sebagainya, it takes turn. Tak setiap minggu saya akan beraksi ke memerlukan fizikal. Bila ianya memerlukan fizikal, alright. Tapi okeylah sebab kita daripada dulu dah lama pun kita dah biasa dengan filem aksi-aksi ni. Jadi best kerana ada ruang dan peluang untuk nak release ataupun nak lepas geram. Jenayah berlaku di sekeliling kita tanpa kita sedari. So jangan rasa begitu selesa. Kadang-kadang benda yang kita tak expect, benda itulah yang berbahaya. So saya tengok bila saya berlakon scam lah, penculikan lah, ugutan, sekarang ni cyber bully dan sebagainya. Itu semua berlaku di keliling kita. Saya bila berlakon ni, saya dah semakin tahu dan saya tahu hak-hak kita, pelindungan-pelindungan yang diberi oleh pihak PDRM kepada masyarakat. Jadi yes, kita rasa selamat kita ada pihak berkuasa, tetapi tanggungjawab kita juga untuk peka dengan keadaan sekeliling kita. So itu yang saya belajar. Dan bila saya berlakon watak tu, wow, saya rasa bagaimana pihak polis tu sebenarnya sangat-sangat mencabar, berisiko tinggi. Not just diri sendiri, malah ahli keluarga pun turut mendapat tempiasnya. Cuma nak ucapkan jutaan terima kasih kepada yang setia bersama Gerak Khas. Saya dapat feedback banyak. So stay safe everyone. Tata. Kadang-kadang saya berharap apabila saya ditahan polis ke, yang tahan saya ialah ASP Jaslina. Iaitu Era Fazira. Saya berharaplah tapi tak pernah dapat. Tak apa. Mudah-mudahan satu hari nanti kita jumpa Era Fazira dalam pakaian uniform. Anda masih lagi bersama Soal Drama yang disiarkan di TV9 dengan kerjasama Cool FM, dan kita macam saya katakan tadi nak memperkenalkan, sebenarnya tak payah perkenalkan pun, tapi saya nak bawa, nak libatkan dalam soal drama sekarang, iaitu siapa lagi kalau bukan pengarah dan penerbit kepada Gerak Khas, Datuk Yusof Haslam. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk sihat Datuk? Alhamdulillah sihat. Baik. Tengah sibuk ni, tengah menulis lagi ni. Oh, itu dia. Orang seni memang tak boleh duduk diam Datuk, saya nak tahulah, dah 21 tahun perjalanan Gerak Khas ni. Turun naik. Macam mana agaknya Datuk mengekalkan idea dan mendapatkan isu-isu semasa untuk dipersembahkan dalam Gerak Khas ni Datuk? Sebenarnya terus terang cakaplah, satu penyeksaan yang amat selama 21 tahun. Penyeksaan, orang nampak senang. Tapi saya penyabar kata orang, kita sabar kerana kita minat bidang ni. Saya pada dulu lagi saya dah buat drama ni pada tahun 1985 di stesen kerajaan. Jadi jiwa saya dah sebati lah. Kebetulan saya pula memang berangan dulu bercita-cita nak jadi inspektor polis kan. Dan saya ni peminat drama-drama bersiri kepolisian daripada luar. Macam dulu zaman-zaman Manix dan sebagainya kan di TV stesen kerajaan dulu. Jadi saya berminat dan saya pernah berlakon dalam filem Bukit Kepong. Saya berusia 26 tahun ketika itu. Saya kenal ramai kawan-kawan polis. Itu yang bakar semangat saya walaupun ada masalah. Bukan senang nak siapkan program setiap minggu lepas pula selama 21 tahun. Tak pernah kita jangka lah. Saya ingatkan dulu paling lama setahun dah okey. Tapi stesen tu bersambung kerana respon dia bagus. Dan saya anggap ni sebagai satu ujian, satu cabaran yang menguji ketahanan fizikal dan mental saya. Alhamdulillah bukan saya saja, tapi kepada semua pelakon-pelakon dan kru-kru di belakang tabir.
Datuk, dan sekarang ni bila kita dengar gerak khas The Finale, kita macam alamak, takkan dah finale dah. Banyak lagi isu-isu nak diketengahkan ni, macam aduh, takkan dah nak habis tu. Saya bukan apa fikirkan satu lah. Setiap yang bermula pasti berakhir. Saya buat drama geras ni pada usia saya 44 tahun. Bayangkan. Jadi dah banyak kita buat. Dan saya pun ada planning dulu nak berhentikan awal. Tapi stesen TV masih tak juga. Kita terus. Dan dah sampai waktu bagi saya. Kita habiskan siri itu di TV3. Iaitu dengan Geras The Finale. Dan kita akan bawa satu idea baru lah. Dalam persembahan drama bercorak tulisan. Dengan satu konsep baru. Yang ada ciri-ciri macam Geras. Tapi satu produk yang agak lain. Yang lebih fresh. Dibuat daripada idea anak muda. Di mana anak saya Syafiq lah, dia ada idea baru dia. So dia plan dan saya menjadi orang yang backup kat belakang dia. Jadi bagi saya rasa kita perlukan sentuhan anak muda pula. Sentuhan anak muda untuk buat sebuah police story yang ada konsep yang baru lah. Kita sekarang dah masuk ke cerita baru bagi saya. Terima kasih Datuk kerana beri satu orang panggil skop berita lah. Saya dapat eksklusif ni pengumuman daripada orang kuat gerak khas sendiri bahawa macam ada sesuatu je, tak apa. Yang tu biarkan penonton terus berteka-teki. Saya bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Rahim Kamaluddin Datuk di studio. Beliau adalah seorang pakar kriminologi. Kalau boleh saya tanyakan kepada doktor, modus operandi ni ada tak orang yang dah jatuh di timpa tangga atau orang panggil pisang berbuah 2 kali. Maknanya dia pernah jadi mangsa, tapi sebab kelicikan modus operandi scammer tu, dia jadi mangsa sekali lagi. Ya, Wan. Sebenarnya kami telah pun membuat satu kajian melibatkan 420 dewasa warga negara Malaysia dan kami mendapati hampir 35% mengatakan mereka pernah menjadi mangsa dalam jenayah scam. Dan daripada 135 tu hampir 50% pernah menjadi mangsa lebih daripada 2 kali. Maksudnya apabila mereka menjadi mangsa sebagai contohnya untuk pinjaman hantu, mereka untuk kali kedua pula mereka menjadi mangsa pada online scam sebagai contohnya. So kekerapan tu ada. Ini membuktikan bahawa MO itu adalah bersifat dinamik. Dinamik. Dan ada yang evolving doktor? Yes, betul. Ada seorang mangsa apabila saya temu buat dia mengatakan first time dia dah jadi mangsa. Dia kata dia dah agak confident, second time dia takkan jadi mangsa. Tapi kena jadi mangsa juga. So saya rasa memang ramai yang mengalami pemangsaan untuk kali kedua dan sebagainya. Datuk, kalau mendengarkan jawapan daripada Profesor Madya Dr. Rahim tadi, apakah Datuk pernah ataupun melihat perkara-perkara ini berlaku dan diadaptasi dalam drama-drama arahan Datuk, atau mungkinkah Datuk mendapat nasihat mungkin dari PDRM sendiri untuk mengetengahkan topik-topik seperti scammer ataupun jenayah-jenayah lain ni, Datuk? Okey. Kalau kita kira kan jenayah bukan baru, dah lama banyak kali berlaku. Sebenarnya scammer juga pernah call saya. Saya pernah kena jadi itu juga. Dia call saya, dia menyamar jadi pegawai LXGN konon. Kadang-kadang saya kata, tahu tak bercakap dengan siapa? You bercakap dengan Datuk Helmi tau. Datuk Helmi. Terpanjat dia, terus dia matikan telefon. So benda dari segi idea ni bagi saya. Idea ni saya dapat sebenarnya saya baca surat khabar. Dan kebetulan pula saya ramai kawan-kawan polis, pegawai-pegawai polis Bukit Aman, kawan-kawan yang polis yang dah bersara. Jadi saya banyak dapatkan input lah. Sebab walaupun saya dah lama buat cerita polis, tapi dari segi nasihat, bantuan, input-input baru saya dapatkan daripada pihak PDRM sendiri lah. Kebetulan rakan-rakan saya lah. Daripada muda, dia orang pada setengah dah bersara kan. Jadi dan semua skrip-skrip yang kita buat tu pula, kita hantar ke Bukit Aman, dia orang nilai. Lepas tu kalau ada penambahbaikan ataupun perlu dikomen, dia orang akan bagi komen. Dan selepas siap drama tu pula, kita hantar drama tu DVD dia ke Bukit Aman untuk dinilai. Lepas tu baru ditayangkan. Jadi bagi saya ini satu kombinasi lah. Kombinasi saya mendapat idea ni daripada saya, rakan-rakan yang buat skrip sama-sama dengan saya, dan juga daripada input rakan-rakan seperjuangan di Bukit Aman.
dan kawan-kawan polis yang lama-lama. Baik. Ya. Datuk, saya nak tahu Datuk, dalam barisan pelakon gerak khas ni sebenarnya mereka macam menunjukkan satu kesetiaan tau Datuk dengan produk gerak khas ni. Ada formula tak yang Datuk gunakan supaya mereka bukan nama-nama seperti Norman Hakim, Galak sendiri, siapa lagi, Din Maidin dah setia dengan gerak khas ni lah, macam saya pun dah tak ingat berapa lama lah. Yalah, Macam mana saya tahu. formula tu Datuk? Saya tahu sebenarnya begini, kalau kita tengok dia orang bintang-bintang geras ni pun dah lama sebenarnya dah senja pun. Macam Din Maidin semua kan usia dah meningkat. Jadi macam Galak sendiri dah tak berlakon dengan Gerahas dah 12 tahun kerana usia dia pun sekarang dah 80 usia dia. Dia berhentikan Gerahas dalam usia dia 70 tahun. Betul. Sampai Tan Sri IGP, saya ingat lagi, mantan Tan Sri IGP kita, Datuk Yusof, elok you sarakan dia, tu dah tua sangat Galak tu. Masa tu ketika dia umur dia 70 tahun. Jadi saya bersarakan dia. Jadi tapi saya jadikan dia seorang pemandu teksi yang masih ada hubungan kait dengan dunia kepolisian. Dia bantu polis bagi input dengan Datuk Rahim Razali. Bagi saya lah, orang lama saya tak lupakan. Bagi orang-orang yang kekal dengan saya, ada orang-orang yang setia yang tidak kira wang dan ringgit. Sebab you buat cerita kepolisian ni lambat. Sebulan you boleh pergi dalam 6 siri, 7 siri. Tapi kalau you buat cerita drama bercinta, you boleh buat sampai 20 siri sebulan. Betul. Itu beza dia. So dari segi nak packing money untuk hati-hati kurang. Kecuali mereka yang setia dengan Gerahas. Itu je. Dan saya ucap terima kasih lah kepada hati-hati saya yang dulu begitu setia, dan kita dah sinonim, dia orang dah macam sebati. Baik. Dan saya ucapkan kepada stesen TV juga, kepada PDRM, kepada stesen TV yang menyiarkan siri ini begitu lama, dan juga sokongan kepada penonton. Daripada penonton, sokongan ini saya sendiri pun terpanjat lah. Terima kasih kepada penonton-penonton sekalian yang setia bersama Gerahas, dan kita orang pun tak kata kita perfect, kita pun dalam proses memperbaiki setiap kekurangan. Sebab kadang-kadang of course siri kita dah 1000 siri. Kadang-kadang ada cerita ulangan api. Yelah, betul lah. Cerita ulangan ni bagi saya macam kes bunuh contoh. Kes bunuh kalau you tengok macam siri-siri orang putih pun sama juga. Macam kita tengok cerita SWAT, dia orang ada kes bunuh yang sama tapi situasi yang berbeza. Betul. Itu juga berlaku dalam drama Gerahas. Kes bunuh memang dalam dunia jenayah ni kes bunuh, ada scammer ambil kisah. Kisah apa ni duit palsu dan sebagainya lah. Okey. Ya? Kami nak ucapkan selamat berjaya kepada Datuk dan tim Gerak Khas, dan terima kasih daripada kami di Soal Drama Datuk kerana telah saya rasa Datuk dalam dunia seni kreatif ni memberikan masa yang banyak untuk menyedarkan masyarakat dari aspek kesedaran dalam jenayah ni Datuk. Kami ucapkan selamat berjaya kepada Datuk Yusof Haslam. Datuk, terima kasih kerana bersama dengan Soal Drama malam ini Datuk. Assalamualaikum Datuk. Terima kasih. Itu dia Datuk Yusof Haslam, pengarah dan penerbit soal drama pula, salah tersasul, Gerak Khas The Finale yang bersiaran Jumaat dan Sabtu di TV3. Kita nak ke Dr. Muhammad Rahim selepas ini, tetapi kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Pinjaman wang yang tak wujud, macam mana dia orang ni boleh senang-senang kena tipu? Mangsa memohon membuat pinjaman di media sosial tuan sebanyak 20,000 dan pinjamannya dikatakan lulus. Tapi sebelum wang tu didepositkan ke dalam akaunnya, dia perlu membuat beberapa pembayaran seperti aktifkan akaun, legal fees dan juga duit proses sebanyak 5,000 tuan. 5,000? Di media sosial sampai rumah tangga jadi huru-hara. Ada setengah tu sampai bercerai-berai. Naya betul lah. Apa tidaknya puan, bila wang simpanan dah lesap, ditambah pula dengan masalah kewangan, memang serabutlah. Hidup tak keruan. Senang sekali anda masih lagi bersama Soal Drama. Kita menyorot drama Gerak Khas di Finale dan membawakan subtema pinjaman hantu ataupun scammer macam yang anda lihat. Doktor, kalau kita lihat tadi snippet yang dipaparkan tu, kadang-kadang sampai bercerai-berai orang akibat dari perbuatan scammer ni. Mungkin mereka dah kebas duit orang tu dan rumah tangga orang tu hancur pula kerana bergaduh dan sebagainya. Jadi mungkinlah pesanan doktor kepada mereka di luar sana ni bahawa kelicikan scammer ni kadang-kadang macam Datuk Yusof Haslam kata, dia pun pernah kena test power juga dengan scammer ni kan. Nasihat doktor lah. Okay, mungkin saya boleh utarakan 3 pesanan yang ringkas lah. Yang pertama adalah tingkatkan kesedaran. Di mana apabila kita banyak membaca, kita sedar tentang MO. So apabila kita didekati oleh scammer, kita boleh aware.
dan kita boleh menghindarilah menjadi mangsa. So awareness tu kena ada. Dia seolah-olah macam vaksin lah. Yang keduanya adalah jangan mudah bertindak. Itu adalah satu dapatan yang kita dapat di mana ramai mangsa scam ni mereka mempunyai satu ciri di mana mereka cepat bertindak. So kita kena avoid that. Dan yang ketiga adalah kalau boleh sebelum membuat keputusan tu bincang dengan ahli keluarga, dengan suami ataupun isteri, sebab itu juga menjadi satu MO di mana apabila scammer ni approach mangsa, dia akan minta untuk jangan berbincang dengan sesiapa. Itu satu taktik. So I think kita kena bincang lah. So kalau kita mengamalkan 3 langkah-langkah ini, sudah semestinya kita boleh menjauhkan diri kita menjadi mangsa scammer. Mangsa scam, sebab scam ni boleh mengundang psychological distress. Boleh jadi muram, murung, stres dan sebagainya. Doktor, pesanan doktor kepada anak-anak supaya sentiasa mengingatkan ibu bapa mereka yang dah berusia terutamanya, supaya jangan mudah terpengaruh LHDN ke, mahkamah ke, pembekal telekomunikasi ke, kalau telefon ke, kalau minta serah akaun ke, jangan bagi. Peranan anak-anak kadang-kadang. Okey, kalau kita tengok mungkin memang warga tua warga tua ni juga menjadi antara golongan sasaran Kalau contohnya kalau mereka dah nak pencen ke, scammer ni tahu dia ada banyak duit dan sebagainya. So anak-anak ni yang lebih technological savvy sebab mereka lebih biasa dengan media sosial dan sebagainya, mereka mempunyai satu tanggungjawab lah memberitahu ibu bapa mereka sebagai contohnya jangan approve friend request sebarangan. So itu antara beberapa langkah yang boleh diajar oleh anak kepada ibu bapa mereka. Saya rasa itu akan membantu dan anak-anak muda mereka kena ingat semua orang boleh menjadi mangsa. So menjadi tanggungjawab kita bersamalah untuk membanteras jenayah scam ni. Alright. Terima kasih saya nak ucapkan kepada tetamu saya malam ini di studio, Profesor Madya Dr. Muhammad Rahim Kamaluddin. Beliau adalah pakar kriminologi yang sekarang berkhidmat di UKM. Ya, betul. Baik. Itu dia tadi, kita dah menyorot drama gerak khas The Finale dengan membawakan satu daripada episod mereka dengan subtema penyamun hantu ni. Jadi anda perlu berhati-hati, berwaspada dan jangan mudah percaya. Sekarang ni kalau minta nombor akaun ke, nombor IC ke, nombor telefon, lebih baik kita berprasangka lah daripada kita baik hati, kesian dia nak nombor kita. Jangan main-main kesian-kesian, tahu-tahu lesap duit kita semuanya. Jadi tolong anak-anak, macam doktor katakan tadi, tolong ingatkan ibu bapa kita yang memang menjadi sasaran mudah kepada scammer ni untuk menggelapkan atau melesapkan wang dalam akaun mereka. Okey, saya rasa itu sahaja untuk soal drama malam ini, dan minggu hadapan kita nak bercakap tentang drama Romantika 4 Hari 3 Malam. Apa agaknya subtema yang saya akan bawakan? Terus tonton soal drama dan jangan lupa untuk ikuti soal drama di YouTube Cool FM. Saya Izwan Azir Saleh bagi pihak penerbitan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam Malaysia. Demi untuk negara melawan siapakah musuh durjana.